Okay, so we are live now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, kita kembali lagi untuk Lepak Talk. Hashtag bukan sekadar lepak. Dan malam ini kita bersama dengan tetamu yang istimewa. Merangkap saya punya coach dan juga saya punya mentor untuk kewangan. Kita punya Kak Long kita. Ataupun Sheila KLS. So, apa khabar Sheila? Sihat? Hai, Assalamualaikum. Sihat. Waalaikumsalam. Berseri-seri nampak sekarang. Apa rahsianya? Rahsia dia PKP duduk kat rumah. Duduk kat rumah, tak kena panas matahari mungkin. Duduk kat rumah, tak keluar rumah. Okey, makan pun sedap kot duduk kat rumah. Itulah. Memang Makan sedap lah semua. So insya-Allah malam ni kita bertuah. Malam ni saya jemput khas untuk sesi Lepak Talk, dan malam ni juga Lepak Talk kita bersiaran secara serentak di dua Facebook page yang berbeza, iaitu Geek Venture dan juga Facebook page Sheila KLS. So siapa yang sedang menonton daripada Facebook page Geek Venture, komen Geek Venture dekat ruangan komen. Siapa yang sedang menonton dekat page Sheila KLS, komen Sheila KLS dekat komen. Kita nak survey sikit. So setakat ini ada lebih kurang dalam 17 orang yang sedang menonton. Seperti mana sebelum-sebelum ini punya Lepak Talk, kita hanya akan mulakan kita punya Lepak Talk, kita punya sesi borak malam ni apabila kita hit 30 views. So sekarang ni masih lagi 19. So kita perlukan lagi 10 views, barulah saya akan mulakan secara official dengan Sheila malam ni. Dan saya yakin percaya malam ni banyak perkara-perkara yang menarik yang kita nak cerita, dan perkara tersebut berkenaan dengan benda yang semua orang suka, Sheila. Duit. Yes. Duit. Zaman-zaman COVID, zaman-zaman PKP ni, saya rasa topik duit ni ramai orang nak dengar. Especially, ada tambahan pula di belakang. Beranakkan duit. Bukan menghabiskan duit. Beranakkan duit. Bagi duit tu kembang makin banyak dan makin banyak. Okay? But sebelum tu kita mulakan, sekali lagi kita nak hit 30 views. Oleh itu saya nak anda semua buka phone masing-masing. Siapa yang sedang menonton di page Sheila KLS, hit the share button. Share kepada anda punya wall, share kepada anda punya page, grup-grup, dan juga share kepada grup WhatsApp. Okay, share pada grup WhatsApp supaya lebih ramai yang akan menonton pada malam ini. Saya pun akan share. Saya pun akan share. Sekejap, saya nak buka saya punya page. Okay, kita share dulu. Okay? Supaya lebih ramai dapat manfaat. Dan katanya malam ni Sheila nak bagi banyak hadiah katanya. Ada hadiah, ada perkara-perkara yang best lah. So, rugi tak tengok. Sebab kalau biasanya, kalau biasanya you all nak participate dalam program dengan Sheila ni, bayaran dia quite tinggi lah. Sebab dia personal. Tapi malam ni, macam mana Sheila kita buat secara santai-santai sambil sharing betul kan? Dan ada bonus. Nanti saya akan bagi bonus. Ada bonus. Dah lah, join malam ni percuma, tak perlu bayar. Ada bonus pula tu. So anda sangat beruntung dah. Dan saya pun sebenarnya beruntung. Sebab malam ni saya tengah standby dah buku ni. Banyak, sebab saya dah lama sebenarnya tak bertalaki dengan Sheila ni. Tak update ilmu-ilmu baru. So lama dah tak contact secara personal untuk tanya pasal status kewangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun ni saya rasa getting better, sebab tahun lepas dah kena ceramah oleh Sheila. Betul-betul dia basuh saya. Saya ingat saya masa tu 3 jam kot. Betul tak Sheila? 3 jam dekat Hotel Raya. 2 jam lebih kena ceramah. Dengan Sheila kena beletih, kena tegur pasal kewangan dan sebagainya. Alhamdulillah ada efek. Ada dia punya ataupun dia punya kebaikan lah. Dan malam ni saya rasa best lah kalau saya seorang je dapat. Kan? Saya seorang je dapat, saya nak kongsikan juga kepada yang lain. So alhamdulillah Sheila, kita dah hit 30 views. Sebenarnya sekarang ni dah 49. 49 yang sedang tengok. Okey, terima kasih. Kita tengok seorang-seorang. Ada tak pada Ainan Hakimi daripada Sheila KLS? Terima kasih. Okey, hai Khairul dan Sheila. Okey, hai Ain. Okey, so ni the page Sheila, Anda daripada Geek Venture. Okey, terima kasih kerana sudi. Tengok dia dah keluar soalan dah. Sabar lu. Kita tak nak jawab lagi. Okey, dan malam ni anda juga boleh bertanya soalan dekat ruangan chat. Okey, nanti kita akan buat sesi soal jawab, dan malam ni kita santai.
Sebab nama pun program Lepak Talk, tetapi Yeah. hashtag bukan sekadar lepak. Maksudnya bukan lepak kosong lah. Ada banyak perkara-perkara yang kita nak lepak. Okay, pada malam ni nak cerita pada anda, nak share pada anda. Okay, but before that Sheila, okay, saya rasa mungkin ramai lagi yang daripada Geek Venture yang follow dekat Geek Venture belum mengenali Sheila dengan lebih lanjut. Mungkin di Sheila KLS, you punya follower dah kenal, tapi mungkin di Geek Venture ada lagi yang tak kenal. So mungkin sepatah dua kata sebagai pembukaan, perkenalkan diri anda. Alright, Okay, boleh. Saya tengok dalam komen tu tiba-tiba dia tulis nervous. Nervous? Siapa yang nervous? Aiman Hakimi, first time join, nervous. Okay. So silakan. nama dia tu Kak Long Sheila, bunyi macam garang kan. So sebenarnya insyaAllah tak garang sangat, cuma tegas je. Alright, so itulah panggilan glamour saya KLS lah. KLS tu Kak Long Sheila, just short form untuk Kak Long Sheila. Kalau siapa yang tak faham lagi apa KLS kan. So KLS ni sebenarnya dah orang kata dah tak buat kerja apa-apa ni dalam setahun dah kot. Tak buat kerja apa-apa. Dah berhenti kerja selama 3 tahun. Alright, so sebelum ni bekerja makan gaji, kerja kat kilang saja. So rasa macam hidup ni macam rat race. Jadi saya dah boring sangat dengan begging boss untuk naikkan gaji, untuk dapatkan banyak bonus apa semua. Saya ambil keputusan untuk berhenti dan saya explore bidang hartanah, bidang keuangan. Saya pergi cari sifu-sifu keuangan, sifu-sifu hartanah. Saya belajar betul-betul apa semua dalam masa setahun sahaja. Saya ubah saya punya keuangan and then saya mula invest dalam hartanah. Alhamdulillah sebelum 3 tahun lah orang kata daripada saya berhenti tu, sebelum 3 tahun tu saya dah berjaya memiliki 15 hartanah. So insyaAllah tahun ni saya tengah deal dengan kita punya team untuk ambil lagi untuk ambil lagi sebab bagi saya siapa yang tak nampak macam mana kita senang je beranakkan duit dengan hartanah ni, rugi sangat-sangat rugilah. Bagi orang Melayu mungkin belum lagi explore betul-betul. So that's why saya punya apa orang kata perjuangan saya ni adalah perjuangan untuk make sure that ramai lagi Melayu tahu untuk beranakkan duit dengan senang. Dengan senang. Alright, so sekarang ni saya dah orang kata just beranakkan duit je lah. Kalau saya kerja tu sebab saya suka, saya happy. So sekarang saya jadi trainer keuangan dan juga trainer sublet. Itu kerja saya sekarang. Okay, kalau Sheila boleh share lah, bila Sheila bermula, titik permulaan, macam mana boleh bermula dalam hartanah, dalam kewangan ni, apa you punya titik permulaan tu? Tahu bila tu? Okay, dia macam ni, sebenarnya bila kita rasa macam sedih sangat, kita kerja lama dah, walaupun naik gaji tapi kehidupan tak naik. Sebab expenses semakin naik kan, anak semakin bertambah kan. Saya mencari apa benda yang boleh cepat boleh dikatakan cepat kaya lah. So tapi saya tak nak yang yang skim cepat kaya tu, saya memang tak percaya daripada dulu. Alright, so saya mula belajar dengan kawan-kawan Chinese sebab saya ramai kawan Chinese sebenarnya. Until today saya masih lagi kawan Chinese. Saya lebih ramai kawan Chinese lah. Jadi bila duduk dengan dia orang borak-borak, dia cerita macam mana family dia grow dengan property. Macam mana bila dia jual sebiji property, dia orang jadi jutawan. Then dia orang punya family semua jadi makin lama makin kaya. Walaupun dia orang tak bekerja tinggi tapi dia orang boleh kaya habis generasi dia kaya. Start daripada situ saya mula belajar, saya mula cari ilmu-ilmu hartanah, tetapi malangnya keuangan saya ada masalah. Jadi saya masih stuck. Start daripada situ saya kena orang kata all out cari ilmu keuangan dulu. Sebab bila kita ada masalah keuangan, sebenarnya kita kena tahu dan belajar pasal ilmu duit dulu.
Alright, kalau kita tak ada ilmu duit, you buatlah apa sahaja pun tak jadi. Tak jadi. You kena tahu ilmu duit dulu. Orang bisnes terutamanya mesti tahu. Mesti tahu. Alright. So daripada situ saya mula cari ilmu, saya mula cari kawan apa semua. Then start daripada situ saya memang all out buat lah. Orang kata kita dah nampak jalan, kita dah tahu dah apa benefit kita dapat dan kita dah tahu dah bila kita boleh capai tu. So all out je buat. Okay. So tu cerita tentang hint lah beranakkan duit tu. Sebab zaman-zaman PKP ni orang cerita pasal beranak juga tapi beranak yang lain. Rumah tak tahu apa kan, anak bertambah kan. Tapi malam ni kita nak cerita tentang beranakkan duit. Di kala orang lain mungkin ada kesusahan dari segi kewangan dan sebagainya. Tapi bila kita tengok balik kan, setiap kali berlakunya krisis kewangan, akan ada banyak bisnes-bisnes baru muncul dan akan ada banyak peluang-peluang. Dikala ada kesusahan, sebenarnya ada peluang untuk kita semua. Tapi kita dah cakap pasal tu dulu, kita dah cakap tentang permulaan. Bila nak cerita pasal beranakkan duit tu, Cila ada cakap tadi tentang ilmu. Okay, so bila cakap pasal ilmu ni, apa ilmu yang Cila rasa macam kalau orang tu nak belajar untuk beranakkan duit, selain daripada ilmu kewangan tadi, apa lagi dia perlu tahu tentang ilmu-ilmu tersebut? Mungkin boleh siapa dia boleh refer ke, ataupun buku-buku mana yang dia perlu baca ke? Mungkin sedikit ringan. Okay. Alright, sebelum saya jawab soalan tu, ada seorang kat sini tadi dia tanya pandai cakap Mandarin tak? Alhamdulillah, saya tak adalah fluent, tapi saya memang belajar Mandarin dululah. Saya memang belajar Mandarin masa zaman saya kerja, bukan zaman sekolah, zaman saya kerja dulu. So insyaAllah boleh, tapi tak adalah fluent sangat. Faham lah. Faham dan bolehlah cakap yang slow-slow tu boleh lah. Alright. Kalau Nihan ke I tahulah. Yang faham lah. Okay. Alright. Okay. Teruskan lah. So tadi kalau kita cerita pasal buku ataupun kita cerita pasal apa yang kita kena refer kan. So mungkin itu soalan dia lah, apa yang kita kena refer. Alright. Kalau siapa-siapa yang suka membaca, memang banyak buku-buku di luar sana, alright. So cuma saya sendiri, saya memang orang audio, which is saya tak suka membaca tapi saya menggunakan YouTube, alright. So saya menggunakan YouTube dan saya belajar daripada YouTube. Daripada awal masa zaman saya kerja dulu, saya banyak belajar daripada YouTube. And then kalau sekarang ni, kalau you all nak follow, saya banyak follow Dan Lok, Penjun, saya follow. Kalau sifu-sifu hartanah, saya punya sifu adalah Michael Tan, Ahyat Ishak, Faizul Rizwan. Alright, itu sifu-sifu yang saya direct belajar pasal hartanah. So kalau sifu yang dalam keuangan, sebenarnya saya ada Izzah Yusof iaitu Mak Jerong. Itu direct saya belajar dengan dia. Indirectly adalah dia tak bagi saya sebut nama dia, sampai ke hari ni dia tak bagi sebut sebab dia underground, tapi dia Chinese. So dia ajar saya macam mana nak jadi kaya dengan menggunakan duit yang sedikit. So itu ilmu sangat mahal lah. Saya jumpa dia pun pukul 4 pagi. Dia kata you nak jumpa saya tak free. Kalau you betul-betul nak, you datang sini pukul 4 pagi. Mungkin dia challenge saya lah. Masa tu saya rasa mungkin dia challenge saya. Rupa-rupanya bila saya betul-betul pergi pukul 4 pagi tu memang dia tunggu. Sebab dia kata dia tahu saya jenis orang yang kejar. So bila dia bagi waktu pukul berapa pun saya pergi. So maksud saya dekat sini, kalau kita nak berguru, kita yang kena bersungguh. Bukannya kita yang tunggu kelas free lah, tunggu apa orang kata, tunggu bonus ke, tunggu. Sebab saya pegang satu je ayat yang saya guna sampai ke hari ni. Ini sifu Michael Tan yang selalu cakap dengan saya. Dia cakap jangan bayar yuran kebodohan. Ini dalam bahasa Melayu lah. Jangan bayar yuran kebodohan. Yuran kebodohan ni maksud dia kita jimat duit untuk pergi cari ilmu. Sedangkan ilmu ni yang menyebabkan kita cepat dapat hasil. So kita rasa ilmu-ilmu yang mahal macam kelas 5,000, kelas 10,000 ni kita rasa kita tak mampu. Sedangkan kalau kita jimat yang 5,000 tu pun kita tetap tak mampu. Sekurang-kurangnya kita pergi kelas, kita belajar dan kita buat.
Itu saya punya prinsip lah. Jadi buat masa sekarang ni saya tak pernah berhenti belajar. Sekarang masih lagi saya belajar. Saya belajar dengan Dan Lok, saya belajar dengan Peng Jun. Alright, untuk property saya masih lagi dengan Mai Ketan apa semualah. So saya tak pernah berhenti belajar sampai ke hari ni. So keyword dia jangan berhenti belajar lah, jangan terasa puas hati dengan apa yang ada. Sebab yelah, kalau kita faham konsep ilmu ni, lagi banyak belajar, lagi banyak tak tahu kan. So semakin banyak belajar. Okay, based on daripada soalan-soalan ni saya tengok Sheila, ramai yang bertanya how do you start? Sebab mesti you start at some point. So sehari pun ada soalan sama Sheila. Macam mana Sheila start dapatkan your first hartanah? What is the strategy to get your first? Sebab nak dapatkan satu tu yang masalah. Dah dapat satu, dah tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 senang je kot. Okay, so ceritakan macam mana strategi untuk dapatkan yang pertama tu? Okay, sebenarnya honest to say lah zaman saya, sebab mungkin saya dah berumur sedikit, zaman saya dulu, masa saya umur 20-an dulu, first rumah yang saya beli pada umur 25. Itu first rumah yang saya beli. Tapi pada masa tu, gaji saya murah je, 1,200. Alright, jadi masa tu ramai orang Melayu tak beli rumah. So government open 100% loan. So walaupun saya gaji rendah, tapi saya boleh beli property. Just submit saja. Sebab masa tu property murah tapi tak ada orang Melayu yang rasa nak beli property. Mungkin pada masa tu orang kita mungkin tak berapa sedar lagi, ataupun mungkin dia rasa property tu mahal kan. Alright. So itu waktu dulu. Tapi selepas tu saya leka sebab saya punya pendapat dulu, orang tua kata apa, belajar pandai-pandai, kerja, kahwin, dapat anak, beli rumah, dah. Itu zaman dulu kan. So saya habis dengan beli rumah kan. So ingatkan dah beli rumah, duduk satu family semua tu, rasa macam okey dah, kita dah concentrate kerja. Tapi rupanya bila kita mula ada anak, kita mula apa orang kata makin berumur, kita punya desire semakin tinggi. Dulu boleh pakai kancil, lepas tu nak kena pakai kereta besar sikit, lepas tu nak pakai kereta luxury pula. Dulu boleh duduk rumah kecil-kecil, rumah apartmen, lepas tu nak rumah besar pula kan. So pada 5 tahun yang lepas lah, 2015 macam tu, saya mula nak upgrade rumah, tetapi saya punya loan tak lepas. Rupa-rupanya saya ni sebenarnya tak sedar yang saya ada masalah keuangan, which is saya ada banyak hutang personal loan, saya ada banyak credit card yang saya bayar minimum sahaja, menyebabkan bank tak nak bagi loan dekat saya. So kalau ikutkan, saya punya keuangan sangat teruk sebenarnya Khairul, sangat-sangat teruk sebab saya hidup dalam credit card. Jadi saya tak ada duit lebihan selepas saya bayar gaji, dapat gaji, bayar hutang, tak ada lebihan pun, negatif lagi ada. So saya baru sedar rupa-rupanya saya ada masalah keuangan. So daripada situ saya tekad saya dah tak nak susah. Saya cuma boleh cakap satu sahaja, adakah kita betul-betul nak ubah hidup kita? Sebab kadang-kadang ramai sangat-sangat yang kata dia nak ubah hidup kan? Nak ubah hidup, nak jadi kaya, nak ubah, nak bagi mak lah apa semua bagai. Tapi dia tak willing to sacrifice. So pada 2015 tu saya betul-betul all out. Saya cari macam-macam kerja sebenarnya. Saya buat macam-macam part time, saya jual macam-macam produk, saya jadi ejen unit trust, saya jadi ejen takaful, saya jadi habis segala ejen lah. Saya jadi ejen property semua. Alright, sebab pada masa tu saya hanya fikir saya nak betulkan profil saya supaya bank luluskan loan saya. Jadi saya pulun kau-kau buat side income, bayar hutang dan bila saya punya hutang tu ada dalam, sebab saya pun belajar cara uruskan hutang sebenarnya Khairul, bukannya saya main hentam bayar je. Sebab tu siapa yang register saya bagi 18 perkara sebelum settlekan hutang tu. Sebab saya belajar dengan kawan saya Chinese juga. So kita kena bijak juga cara bayar hutang sebab kita nak dapatkan cash bukan senang. Jadi saya menggunakan cara yang sangat bijak saya rasa. Very lucky I have a very good friend yang share this. So mungkin pada masa tu ramai Chinese yang dia dah celik keuangan kan compare dengan kita orang Melayu. So alhamdulillah sangat-sangat
So saya belajar dengan dia cara bijak urus hutang. So daripada situ saya boleh settlekan saya punya hutang tu dalam masa yang singkat sahaja, dalam masa 6 bulan. Alright, nanti saya share macam mana saya uruskan hutang tu. Don't worry, tunggu sampai habis, okay? Dia bagi dia bagi teaser tu. Dia bagi teaser tu, dia bagi hint dulu kan. Yes. Supaya sebab kita baru je bermula. Siapa yang baru masuk sekarang ni, jangan risau. Kita baru lebih kurang dalam 15 minit bermula. So anda masih lagi tidak ketinggalan. Dan jangan risau, sebenarnya ini adalah secara live, tapi ada siaran ulangan, nanti anda boleh tengok semula. Kalau rasa macam tak cukup ataupun, tapi bestnya live ni sebab you all boleh tanya soalan. Seperti ada satu soalan saya tengok menarik. Soalan dari Jay Sean. Boleh kongsi tak sedikit tip yang Chinese Underground berikan tu? Apa yang mahal tu, mungkin Sheila boleh bagi satu atau dua kot. Mungkin tak semua orang ada apa boleh approach this kind of person kan. So Sheila ada opportunity, boleh share sikit lah. Boleh, dia tak ajar saya banyak pun. Bayangkan pukul 4 pagi nak ajar banyak mana kan. So sebenarnya dia bagi saya tips telaga duit. Telaga duit. Meaning that dia ajar saya macam mana kita nak correct duit dekat tempat menggunakan others people money. So which is property lah. Which is property. And the property must be below market value lah, macam tu. So sebenarnya lebih kepada calculation. Alright, so that's why saya kata you all tunggu sampai habis semua, sebab saya memang nak bagi you all semua tahu, sebab saya dah jumpa formula. Saya punya formula bukan daripada kayangan, bukan daripada universiti ke apa ke. Ini formula yang saya lalui sendiri. Macam mana daripada saya tak ada duit langsung, tak ada simpanan langsung, duduk dalam credit card. Saya punya credit card, for your information, saya punya hutang 80,000 credit card sahaja. Saya punya personal loan almost 100k. Alright. Saya tak main rumah lelong ya. Fairul, ada orang tanya rumah lelong kan. Minta maaf, saya orang yang sangat pentingkan cash. Jadi saya tak main rumah lelong, sebab rumah lelong ni kita kena guna banyak cash. Cash saya hanya untuk beranakkan je. So ini yang kawan Chinese saya tu ajar. Dia kata, Sheila, don't be stupid. Kita nak kumpul banyak cash, it's not easy. So don't waste your cash dengan beli something yang not return back in cash. So dia hanya ajar macam mana kita nak beli something yang return back the cash. Something like that. Okay. So bila cerita pasal beranakkan duit ni, kita tak boleh lari pada istilah hartanah ataupun property. Yang mana menjadi satu mimpi ngeri kepada golongan-golongan, terutama orang Melayu dan juga anak muda. Sebab mereka nampak hartanah ni ialah sebagai satu perkara yang besar, yang susah nak achieve. Kalau dulu orang sebelum umur 30 tahun dah ada rumah. Tapi sekarang ni ada satu statistik mengatakan ramai di kalangan anak muda di bawah 30 yang masih lagi tiada hartanah. Betul? Masih lagi tiada hartanah walaupun dah di umur 30. Termasuklah saya, Sheila. Tapi setakat ni tengah kumpul duit ni. Slowly, okay? Betul. So nak tanya tips lah, sebab ada satu soalan tadi tanya. Macam mana, boleh tak share macam mana nak beli rumah dengan gaji 2k, ataupun Sheila boleh share sikit lah antara strategi untuk beli rumah pertama tu. Apa strategi yang boleh buat? Mungkin ada tips-tips ke, ataupun mungkin ada trik yang Sheila pernah buat untuk boleh beli. Silakan. Boleh. Cuma since saya ternampak soalan ni, dia kata beli dengan cash tapi below market price. No, saya nak jawab no je. Saya tak beli dengan cash. Alright? So kalau tanya saya tips, satu je saya nak share dulu. Kalau saya share banyak, nanti pening. Satu je saya boleh cakap. Bila kita nak beli hartanah ni, kita kena tahu macam mana kita nak buat bank jatuh hati kepada kita. Itu paling penting. Bukannya, yes, gaji definitely penting. Tetapi apa yang menyebabkan bank boleh lulus loan kita? So bank ni dia tak suka orang yang tak ada duit. Walaupun gaji you 10,000, sebab saya sendiri adalah ejen hartanah, saya pernah submit satu case gaji dia 10,000 tapi loan reject. Okay? So siapa yang rasa macam kau tak apalah gaji tinggi kan? So saya dah submit banyak dah yang gaji tinggi tapi kena reject juga. Yes, macam Iqbal cakap, profil keuangan. So kita kena faham
apakah syarat-syarat yang apa orang kata syarat yang bank paling ambil tahu. So score, kita kena jaga score, which is bank tak suka kita ada hutang di tempat yang apa orang kata depreciate duit. Contoh credit card. Sebab credit card ni dia akan bagi interest yang tinggi kepada bank. So kita hari-hari ni dah jadi macam apa orang kata ahlong lah. Bayar pokok, bukan bayar pokok, bayar bunga je. So bayar minimum sahaja. So kalau boleh, kalau nak guna credit card, bayar habis terus. Guna bulan ni, habis terus bayar. So kita kena jaga skor dengan bank. Alright? So itu yang menyebabkan saya punya loan rumah sebelum ni rejected. Sebab saya bayar minimum je credit card saya. Alright? So itu satu. Nombor dua, personal loan. Sebab personal loan ni cara bank kira dia lain sikit dan dia adalah termasuk dalam perkara-perkara yang menyebabkan skor jatuh. So kalau siapa yang ada personal loan tu make sure that kalau you kata, sebab saya personal loan saya punya coach tak bagi saya habiskan terus sebab dia dah kira future punya interest. So apa yang kita boleh buat, kita kena tunjukkan kita punya saving lebih lagi daripada personal loan tu. Alright, so that kita ada sebenarnya duit reserve, cuma kita tak nak bayar lump sum, kita just nak bayar bulan-bulan sahaja. Sebab kita bayar lump sum pun kita tak dapat apa juga sebab dia dah charge interest. Kalau dapat kurangkan pun kurangkan sikit je, so rugi. Alright, so itu yang paling utamalah. Selain daripada tu, make sure that you jangan buat gadai-gadai emas apa semua tu lah. Kan sekarang ni famous tau orang gadai-gadai emas ni. For your information, bagi bank, gadai ni bermaksud kita ni pokai. Walaupun you kata, oh taklah ini saya memang cara saya invest dalam emas apa semua kan. Tapi bagi bank tak. Bagi bank, orang yang gadai emas ni adalah orang pokai. So benda-benda ni yang kita kena elak dulu. Then definitely lah kita kena naikkan income lah. So kalau kita tak boleh naikkan income dekat tempat kerja, so kita kena cari side income. Dan side income ni pula, dia kena konsisten tau. Dia tak boleh macam, oh bulan ni ada, bulan depan tak ada, bulan satu lagi ada. Tak boleh. Kita kena cari side income yang recurring. Macam saya banyak pergi ambil jadi ejen takaful lah, ejen unit trust lah, ejen property lah. Jadi ejen-ejen ni dia banyak recurring punya income. Jadi bila kita tengok statement tu dia cantik. Nampaklah kita ni income kita ni orang kata selamat. So walaupun kita mungkin tak ada sale tapi masih lagi ada recurring income. So macam tu lah. Itu dia punya tips yang kita kena jaga dan kita ambil tahu. Okay, banyak tu nak hadam tu. Sebab tu tadi Sheila cakap dia tak boleh bagi banyak-banyak. Kalau dia bagi banyak lagi, semua macam mana satu nak start dulu. Tapi apa yang penting kat sini, apa yang saya boleh belajar tadi, apa yang Sheila cakap tadi, ialah pertama kena belajar uruskan hutang dulu. Okay, uruskan hutang yang ada. Sebab definitely ramai di kalangan sini yang dikata tak boleh nak beli hartanah sebab hutang dah banyak dah. Personal loan, credit card, semua tu bila submit bank tak boleh. Dan satu lagi isu dia adalah pendapatan. Ramai kata tak cukup duit lah nak bayar bulan-bulan dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat dalam internet ataupun tengok refer pada coach-coach kewangan sebenarnya, dia selalu cakap, coach kewangan selalu cakap, jangan fikirkan untuk kurangkan pembelajaran. Tapi kena belajar untuk tingkatkan pendapatan. Sebab kalau kita belajar kurangkan pembelajaran, kurangkan nanti bank tengok kita tak ada duit. Okay, so kita kena belajar untuk tingkatkan pendapatan. Okay, ada satu soalan menarik tadi. Dia punya case tu spesifik Sheila. Puan Sheila, kalau ada 30k di tangan, apa nak buat untuk beranakkan duit? Ni spesifik punya soalan. Mungkin boleh cerita sikit. Mungkin case study lah kita boleh buat kat sini. Sebenarnya bila kita cerita pasal duit ni, kita kena ada satu calculation yang betul dulu. Sebab ramai orang dia kata dia ada saving, tetapi dia lupa yang dia ada perbelanjaan yang belum untuk digunakan, which is kita ada servis kereta, kita ada insurans kereta, kita ada kos-kos raya, kita ada kos-kos anak nak masuk sekolah semua tu. So kita panggil budget. Alright, so kita panggil budget. Dan satu lagi kita panggil emergency fund.
Ini yang kesilapan paling besar bila ramai di antara kita tak belajar tentang duit. Kita tak faham duit tu apa. Jadi bila kita tengok dalam akaun kita ada 30,000, kita ada 50,000, so kita rasa kita ada duit. Sebenarnya itu kesilapan yang paling besar kalau kita tak ambil tahu dulu kita punya bajet yang 1 tahun ni adakah sudah cover. Maksudnya kalau kita kata raya kita mungkin guna 5,000, adakah kita dah ada 5,000 sekarang untuk raya? Ramai orang akan menggunakan gaji pada bulan raya tu atau gaji pada bulan puasa untuk buat raya kan. Itu kesilapan yang paling besar. Which is kita tak bajetkan dulu duit ni untuk kegunaan-kegunaan yang kita nak guna pada 1 tahun, menyebabkan kita ambil kita punya saving tu. Jadi kita ingatkan saving ni memang kita dah boleh beranakkan, rupa-rupanya ini hanya kita punya emergency fund. Kan emergency fund emergency fund pula adalah duit yang kita sediakan untuk kegunaan yang tiba-tiba berlaku. Saya bagi contoh emergency fund, sebab emergency fund ni pun ramai orang salah faham. Macam kereta breakdown, itu bukan emergency. Kereta breakdown bukan emergency ya. Ramai orang menggunakan ayat emergency kereta breakdown. No. Alright. So emergency ni macam contoh sekarang ni PKP, tiba-tiba bos kata gaji kena potong 50%. Itulah emergency. Which is something yang you tak boleh control benda tu berlaku. Kan? You boleh control ke you punya bos turunkan gaji? You tak boleh control kan? Ataupun tiba-tiba diberhentikan kerja. So macam mana you nak survive? So emergency fund ni mesti kena ada minimum 9 bulan kalau saya 9 bulan. Minimum tau. Tapi minimum. The best is 1 year. The best is 1 year. Okay. Yes, the best. So that's why saya kata kalau kita ada duit dalam akaun, adakah betul duit tu untuk diberanakkan? Kalau duit tu untuk kita guna, kita tak boleh beranakkan, sebab duit untuk diberanakkan maksudnya duit tu kita tak boleh guna selama sekurang-kurangnya 2 tahun hingga 5 tahun. Itu maksudnya untuk kita beranakkan. Jadi penting untuk kita ambil tahu duit yang kita ada ni adakah betul duit yang kita boleh beranakkan atau hanya duit yang kita spare untuk emergency, ataupun ini adalah duit bajet. Kan, duit bajet untuk bayar insurans kereta ke, duit bajet untuk raya, duit bajet untuk anak-anak sekolah ke nanti kan, duit bajet untuk balik kampung ke. So banyaklah bajet-bajet yang kita kena atur dulu berapa kegunaan untuk setahun. Alright, so kalau betul ada lebihan, tu kena datang kelas saya lah kalau nak tahu macam mana nak beranakkan duit. Cuma saya sarankan lah Khairul, saya minta maaf kalau mungkin saya ada abaikan marhain sikit ni kan. Saya cuma cakap you all kena percaya bahawa ayat orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin ni sebabnya apa? Bila you ada lebihan banyak duit, maksudnya you bermula dengan duit yang besar, you boleh dapat benda yang lagi senang untuk beranak. Compare dengan you ada benda kecil, you hanya terpaksa pergi ke tempat-tempat yang murah-murah, dan you nak beranakkan pun slow je. So dia akan membuatkan kita demotivated apa semua. So kalau tanya saya lebih prefer minimum mesti kena ada 50,000 untuk kita mula beranakkan duit. Of course lah kalau dah ada 30,000 ke apa ke, kita letaklah dulu dalam ASB, tabung haji apa semua kan. Sebab dia lebih selamat, dia tak ada apa orang kata depreciate, dia tak ada apa orang kata loss ke apa ke semua. Tapi kalau kita dah ada 50,000 ke atas duit yang kita dah boleh beranakkan, saya boleh cerita very detail tapi kena datang kelas saya lah. Macam mana nak jadikan 50,000 tu jadi 200,000 dalam masa tak sampai pun 2 tahun. Tak maksud dah sampai 2 tahun daripada 50,000 kepada 200,000. Ya. Secara detail. Okay, kena dapatkan 50,000 dulu. Kena dapatkan 50,000. Saya minta maaf kepada yang rasa macam susah nak simpan 50,000. Cuma saya cakap kalau you rasa penting untuk you dapat duit ni, you akan buat all out. Tu je. Dan yang paling penting kena ingat kadang-kadang Khairul, kita terlampau fokus kepada kita nak menyimpan duit tapi kita lupa satu perkara, which is
kita sendiri tak tahu adakah kita umur panjang ataupun umur pendek. Kan? Jadi saya ada cara memberanakkan duit ni, saya ada dua cara. Satu cara kalau umur pendek, satu cara kalau umur panjang. Ada berbeza pula cara dia, strategi dia. Ya, berbeza. Sebab tu kita kena predict kalau kita umur pendek. Sebab kita ni manusia yang memang akan mati. Dan kita tak ada tarikh mati. Jadi kita kena predict kalau kita umur pendek. Macam mana kita nak jadikan generasi kita kaya? Okay. Yes. Okay, yang itu memang menarik, topik menarik kalau kita nak sembang dengan lebih panjang. Kan, sebab dalam kita tak pastilah sekarang dengan zaman COVID-nya, dengan penyakit macam-macam, even muda pun bukanlah satu tiket yang mengatakan tak boleh nak mati sekarang. Kan? So ramai je orang yang muda-muda dah meninggal. Even sakit jantung pun ada umur 20 lebih dah sakit jantung sekarang. Yang meninggal jantung. So, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku. Okay, Sheila, nak kembali balik pada cerita pasal scoring, cerita pasal profil kewangan tadi, sebab ramai yang berminat dengan topik tersebut. Ada satu soalan ni, macam mana nak kuatkan scoring tu? Kuatkan lagi. Nak bagi nak bank percaya kita. Scoring. Macam saya cakap tadi, kalau kita ada credit card, so make sure that kita bayar habis. Alright? Jangan bayar minimum. Sebab tu penting untuk kita cari side income geli-geli ke, side income apa-apa ke yang kita tak menggunakan modal yang besar. So bila kita dapat side income tu, kita puasalah dulu. Janganlah kita nampak side income tu duit yang kita nak guna. Side income tu kita dump dulu dekat tempat yang orang kata tempat yang scoring problem ni. Contohnya credit card kan. Kalau ada credit card lah. Kalau tak ada credit card tu, let's say lah kalau tak ada credit card, cuma ada personal loan, alright, so make sure that kita menyimpan dalam tempat yang ada dividen. Contohnya tabung haji, ASP. Yes, saya hanya sarankan dua ni dulu sebab dua ni adalah yang paling selamat, which is duit capital yang asal kita takkan hilang. Cuma mungkin dividen rendah sahaja. So untuk orang yang baru nak bermula ni, mulakan dengan tempat-tempat yang orang kata duit tak hilang dulu. Sebab tu saya suruh bermula 50,000 tu, sebab bila kita dah ada 50,000 tu, kalau duit tu hilang sedikit kita tak nampak sangat. Tapi kalau kita ada 10,000, duit hilang jadi 5,000, kita dah nampak macam wah dah tak ada duit. Kan? Sebab bila you betul-betul bila you nak orang kata you nak dapatkan duit yang banyak ni, kita kena ada satu mind setting yang kita layak untuk ada duit yang banyak. Kalau you tak ada mind setting yang kita layak, sampai bila-bila you takkan kaya. Percaya cakap saya. Sebab yang ni saya belajar dengan Jack Ma. Saya lupa nak sebut nama Jack Ma ni. Saya memang suka sangat-sangat dengar dia punya video dalam YouTube. Saya tak pernah miss dia punya video dalam YouTube tu, Jack Ma. So dia cuma cakap kalau you nak jadi kaya, you kena ada minda kaya. Kalau you masih lagi minda miskin, saya minta maaf orang yang minda miskin ni selama-lamanya akan papa kedana. Sebab dia hanya bagi alasan orang lain sahaja untuk dia tak berjaya. Kan? Tunding jari, orang kata bagi sejuta alasan untuk dia tak berjaya. Kalau orang yang minda kaya ni, dia akan bagi sejuta alasan untuk dia berjaya. Betul. Yang bermula dengan mindset lah, kan. Sebab kalau you ada mindset yang bukanlah kita mengejar keduniaan ataupun mengejar duit dan sebagainya, tetapi bagi saya lah, pendapat saya sendiri Sheila, adalah lebih baik jadi kaya compare jadi miskin. Betul tak? Sebab bila dugaan tu miskin dan kaya dua-dua diduga, tapi at least kita ada duit tu, kita boleh beri something lah. Dan ada satu kata saya jumpa kat internet, kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu adalah salah kita. Betul. Sebab walaupun kata Tuhan dah menentukan semua rezeki, tapi it depends on kita punya perbuatan, kita punya tindakan. Okay, so tak boleh nak salahkan, salahkan kerajaan sebab kita miskin, salahkan bos bagi gaji sikit. Mindset kena betul. Okay, so memang best tadi apa yang Sheila share tadi tentang sebenarnya mengetuk saya punya pintu hati dan juga memberi tamparan yang hebat, merah muka ni tentang kewangan. Tapi Sheila, bila cerita pasal kewangan kan,
Dia cerita pasal menyimpan tadi kan. So Hmm. mungkin 50k is a big deal lah for not, macam saya cakap dia, untuk rakyat marhai it's a very big deal. But then kita tak nak terus down kan, terus kan. So what is the least that can do? The least yang selain daripada tambah pendapatan, selain daripada uruskan hutang, apa cadangan Sheila lah, okay, untuk meningkatkan lagi pendapatan? Mungkin di kala COVID-19 ni, adakah buat unit trust okey, adakah buat ejen hartanah okey? Yang mana sesuai keadaan sekarang untuk menambah pendapatan? Alright. Kalau tanya pendapat saya, bermulalah dengan side income yang tak banyak modal. Okay? So macam you cakap tadi, unit trust lah, ejen takaful lah, ejen hartanah lah. Ini adalah orang kata modal ILIO lah. Bahasa yang senang sikit kita nak faham, modal ILIO, which is kalau kita rajin buat, kita akan dapat. Then itu nombor satu lah, which is modal yang kecil. Nombor dua, make sure that recurring. Alright, recurring. Sebab saya bagi contoh kalau buat bisnes saya pernah buat bisnes, jual produk, buat dropship apa semua, dan saya pernah jadi stokis untuk produk kuruskan badan lah, slimming punya gel apa semua tu, sampai saya jadi stokis. Tapi dia punya penat tu sangat banyak berbanding dengan income yang saya dapat. So kita kena bijak guna Pareto Law. Pareto Law ni kita buat sikit tapi dapat banyak. Macam tu. So kalau kita tengah ada masalah kewangan dan kita ada goal yang besar, kita kena cari income yang 20% effort, 80% result. So saya percaya, tak tahu, saya dah buat macam-macam bisnes. Saya minta maaf siapa yang buat bisnes di luar sana. Saya tak menafikan bisnes memang bagus. Cuma untuk kita terus naik tu ambil masa. Bisnes ni dia ada up and down kan. Tapi kalau kita buat apa orang kata, benda yang kita bergantung kepada company yang dah stable kan. Macam contoh saya sendiri dalam Great Eastern Takaful. And then under public mutual, then under apa orang kata agent takaful, agent property lah. So ini adalah orang kata tempat yang kita boleh korek sebanyak yang boleh. Orang kata tak ada ceiling. Kalau kita rajin, kita dapat lebih. So kalau tanya saya, yang paling senang jual rumah lah, sebab saya bermula dengan jual rumah sebenarnya. Saya masa part time, saya hanya jadi referral sahaja kepada kepada developer. Masa tu dulu-dulu zaman saya tu developer dia macam dia cari orang-orang yang nak jadi referral ni. Saya pernah jual satu rumah semi-D, dia bagi saya 5,000. So saya all out pergi cari orang kata semua info-info rumah tu. Saya promote, dapatlah satu klien, dapat 5,000. Best gila kan. Lepas tu saya promote lagi rumah yang murah apa semua. Jadi saya bermula macam tu, jadi referral dulu. Sebelum saya jadi agent tu, saya jadi referral dulu. Saya rasa itu kalau pengalaman history saya lah, itu senang, pendapatan yang paling senang lah yang saya dapat besar. Saya pernah dapat 13,000 commission dalam satu bulan hanya menjual rumah. So kalau yang berminat nak apa orang kata nak cari duit besar terus tu, memang agent property lah. Agent property memang boleh kaya, cuma sama ada you rajin, you orang kata bersungguh ke tak. Itu saja. Kalau bersungguh, Allah akan bagi rezeki. Itu saya punya tips lah kalau nak income yang cepat besar kan. Okay, soalan ni klise Sheila. Soalan ni selalu orang tanya. Adakah sekarang ni masa terbaik untuk beli rumah? Ataupun ada orang beli rumah dah time macam ni? Soalan ni klise tapi memang orang tanya. Dalam keadaan COVID ni, masalah kewangan, masalah ekonomi, adakah masa sesuai untuk beli rumah? Dan kalau nak jadi ejen rumah tadi tu, ada ke orang beli rumah time macam ni? Mungkin boleh komen sikit. Alright, okay. Saya nak tanya dekat sini ya. Siapa dekat sini yang dia boleh berhenti makan nasi? Ada tak yang kata dia boleh berhenti makan nasi? Saya nak tengok. You tak boleh lagi. Yang lain-lain mungkin ada boleh jawab. Orang yang dia kata dia boleh berhenti makan nasi, saya nak orang yang tu jawab.
yang boleh berhenti makan nasi. Yang tak boleh tu tak apa, tak payah jawab, tak apa. Yang boleh berhenti makan nasi. Ada tak? Ya terus replace makan mie je. Tak ada ke? Alright, so ada tak dalam dunia ni yang suka duduk di tepi jalan? Tak ada orang suka duduk tepi jalan kan? So sebenarnya property ni tak pernah lapuk. Maksud dia, saya nak cakap property ni lebih kurang macam makan nasi. Kita miskin macam mana sekalipun kita makan nasi kan. Ekonomi darurat macam mana sekalipun makan nasi juga kan. So property pun sebenarnya sama. Maksud dia property ni dia bunyi je, jatuhlah apalah semua. Siapa dekat sini yang rasa property harga property sekarang ni masa PKP ni betul-betul jatuh? Bagi tahu saya. Siapa yang rasa betul-betul property jatuh harga pada musim PKP ni? Tak jatuh. So tak ada. Still lagi naik. Jadi bagi saya property ni dia tak lapuk. Cuma dia ada tapi dia. Tapi dia agak brutal untuk orang yang tak tahu nak urus duit. Dia agak brutal. Sebab property ni, you kena ingat property ni kalau kita beli menggunakan bank, so dia datang sekali dengan hutang. So bila datang sekali dengan hutang, macam mana kita nak urus duit supaya kita tak jadi orang yang menyumbang ke arah rumah lelong. So sebab tu orang kata orang kaya makin kaya, Khairul. Sebab pada musim sekarang ni yang nak menjualnya ramai. Yang nak membelinya tak ramai yang mampu. Ramai nak beli tapi mampu tu tak ramai. Saya sendiri pun dah submit macam-macam loan dah untuk saya punya klien beli rumah macam-macam lah, nak beli rumah tu rumah ni apa semua. Lah loan reject. Sebab apa? Sebab tak ada saving pun. 1,000 pun tak ada saving. Alright. So bagi saya that's why kenapa saya pilih property. Sebab saya daripada dulu-dulu saya tengok property tak pernah orang kata tak pernah jatuh harga. Saya dah exit 2 property. Satu property saya beli pada umur 25 tu, saya refinance. Alright, masa saya beli 70,000, masa saya refinance 350,000. Dalam masa berapa tahun? Tak sampai 10 tahun pun. Tak sampai. Yes. Bayangkan kalau masa 2009, 2010, 2011 tu lagi kau. Kadang-kadang 300%, 400%. So rugi sangat-sangat siapa yang tak belajar tentang property. Dan musim sekarang ni lah orang kata waktu orang takut kita greed kan. Kita tamak waktu orang takut. Waktu orang tamak kita stop. So itu Jack Ma selalu jugalah cakap benda ni. Jadi waktu sekarang ni orang-orang macam kita orang ni yang orang kata selalu orang panggil nama buruk tu saya lupa dah. Untuk orang hartanah ni kapitalis. Kapitalis. Jadi orang kapitalis macam kita orang lah yang sapu semua unit murah-murah ni. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah waktu macam ni lah kita menggunakan duit yang kita beranakkan sebelum tu. So sebab tu penting kita cepat-cepat kumpul duit, saving duit, kita buat kerja all out. Alright, itu yang penting. Bila kita ditemukan dengan waktu-waktu yang macam ni, waktu yang sangat golden, dia tak akan repeat banyak kali tau. So this is the time yang orang kata pulun habis-habis lah. Orang kata kalau you ada banyak duit lah, kalau tak ada banyak duit jangan. Sebab kita pun tak tahu COVID sampai bila apa semua kan. Sebab tu penting kena tahu ilmu duit dulu. Jangan pulun nak pergi buat property, lepas tu tak boleh nak sewakan rumah, lepas tu mulalah nak kena top up installment rumah, lepas tu mulalah orang kata meroyan, blame government lah, blame tu lah, blame ni lah apa semua kan. So kita kena hidup, kita kena responsible untuk diri kita. Apa-apa sahaja tindakan kita yang kena responsible. Right? So itu bagi saya lah Khairul, bagi saya yang paling penting untuk kita bermula adalah make sure that
kita ada duit lebihan yang kita boleh simpan. Adakah betul semua orang ada duit lebihan yang boleh disimpan? Susah tu. Dia pantang ada duit nak belanja je. Itu Ah, masalahnya. Okey yes. Sheila, ada soalan yang menarik kat sini. Banyak yang Alright, tanya. okay. Sebab tadi Sheila cerita masalah ejen hartanah sebagainya. So Hmm. soalan dia, nak jadi ejen property ataupun hartanah ni ada kos tak? Berapa Oh, modal kena keluarkan? alright. Sebenarnya kalau dulu masa saya jadi referral tu tak ada modal apa-apa. Jadi referral ni kita kena attach dengan sales agent tu. So kita just dapat referral sahajalah. Tapi kalau you nak jadi agent hartanah, memang you kena sediakan kos lebih kurang dalam 1,000 lebih jugalah. Ada setengah company dia minta 2,000. Saya dulu pun bermula dengan 2,000 lah. Sebab kita kena pergi kelas, lepas tu kita ada training under agency, and then after that dia ada dia punya KPI lah yang kita kena capai every month. Tapi diorang akan ajar, kalau you pergi agensi yang bagus dia akan ajar macam mana nak buat sale semua. Itu je lah Okey. modal. Okey. Jadilah referral dulu. Jadi referral dulu kan, tak payah keluar modal. Cuma kena buat baik dengan ejen lah. Yes. Kan? Buat baik ejen, kawan dengan ejen. So you just makan atas angin kot. Kan? Betul. Macam yelah, macam buat dropship lah. Macam buat business dropship. Betul. Dia dropship untuk hartanah. You tak payah nak jumpa dengan orang sangat. You tak payah nak simpan stok apa benda semua tu kan. Okey Sheila, bila cakap pasal hartanah, mungkin ramai yang mengatakan macam susah sikit. Nak tanya juga, ada tak investment yang lain yang boleh digunakan untuk beranakkan duit selain daripada hartanah? Ada. Saya tak menggunakan hartanah untuk beranakkan duit. Hartanah ni sebagai tool sahaja untuk saya jadikan telaga duit. Telaga duit. Untuk korek duit je. Tapi yang betul-betul platform untuk beranakkan duit adalah platform yang lebih volatile, which is macam stock kan, macam saham, macam unit trust. Unit trust also good. Saya sendiri tahun lepas unit trust naik kau-kau. So ramai orang guna unit trust untuk EPF je. Sebenarnya you guna cash lagi bagus sebenarnya. So unit trust yang saya invest dapat dalam 35% dia punya appreciation. Banyak. Yes, saya dah cash out dah. So unit trust ni bila you dah untung, you kena cash out. Jangan tinggal dalam tu pula. Alright, itu untuk cash lah. Kalau EPF kita switching macam tu je lah. Kalau you tak nak cash out, you boleh switching ke fund lain apa semua. Cuma dia orang kata slow sikit berbanding dengan saham apa semua. Jadi saya bukan orang yang bijak saham apa semua bagai, tetapi saya menggunakan others people's expertise, which is dalam saya punya team sendiri kita ada Chinese punya team yang memang kerja dia trading sahaja. So PKP yang lepas memang saya punya kerja hari-hari memang borak tentang stok saham je. Orang tengah takut dengan COVID, kita orang sibuk cari apa yang akan naik. So for your information, tahun lepas PKP kita orang dapat 200% profit. 200%? Net profit. Antaranya yang kat mana tu yang dapat tu? Antaranya lah yang boleh share. Sebab kita main US market lah. Bukan main lokal lah. No, kita tak main local. That's why modal dia pun tak rendah, tapi kita pull together dengan kawan-kawan. So seorang dalam 100,000, 200,000 macam tu lah. So kita beli like Tesla, kita beli macam healthcare, ataupun glove company, anak-anak glove punya company apa semua. So yes, so kita main yang saham-saham yang memang kita tahu dia stable pada waktu PKP tu. Jadi sebab tu saya kata siapa yang tak menyimpan awal-awal ni memang rugilah. Bila kita ada opportunity macam ni, kita tak cukup modal untuk kita invest. Jadi kita
left behind. So rugi, sangat-sangat rugi. Sebab tu penting untuk kita belajar pasal duit. Cuma saya ada lagi satu cara tapi saya tak boleh cerita malam ni sebab nanti kalau orang ni ambil halfway sahaja, dia akan jadi benda yang menyusahkan. Kalau nak belajar dia kena belajar sampai habis. Kalau setakat belajar depan lepas tu tahu belakang tak tahu tengah, nanti esok-esok ada masalah, then mulalah tunding jari pada orang, tunding jari pada saya pula kan. Tapi memang kalau nak tahu betul-betul saya punya cara tu, sebab cara yang saya guna ni cara menggunakan property below market value. Saya pun bermula dengan 10,000 je masa tu. Sebab saya cerita saya banyak hutang. So saya nak habiskan hutang tu pun dah berapa banyak masa. So nak kumpul duit lagi, ingat senang ke? Tapi yang tu saya tak boleh cerita malam ni, kalau tak habislah malam ni. Mungkin pukul 1 pagi pun tak habis lagi kan. Kena extend lagi lah, buat sesi sampai pukul 3 pagi. Capture mulai sekali tu buat. Dia ada satu lagi lah cara yang kita boleh gunakan dengan modal yang sikit. Tapi dia agak buta sedikit lah. Tu je lah. Sekarang ni orang tengah selain daripada saham, saham mungkin PKP yang pertama orang sibuk pasal saham. Semua orang main saham sampai satu tahap market semua crash kan. Orang betul. pada dah. Sebab ramai sangat main saham dan ramai sifu saham keluar daripada dia punya hideout. Saya tak nak cerita pasal saham, tapi saya nak cerita pasal benda yang tengah trending sekarang ni, iaitu emas. Sebab dikatakan sekarang ni emas tengah turun harga. So ada tak pengalaman Sheila investment dalam emas, ataupun adakah emas tu salah satu investment yang Sheila buat sekarang ni? Kalau ada, how to jadikan emas tu sebagai satu investment? Mungkin ada sedikit tips lah. Dia macam ni kadang-kadang kita ni investment, kita ada banyak jenis investment kan. So saya suatu masa dahulu sebelum saya main property ni, sebelum saya invest dalam property, saya memang taksub kepada emas. Saya banyak beli dinar apa semua. Cuma dia macam mana nak cakap, kita kena faham yang emas ni ada zakat. Alright, ada zakat. Walaupun harga dia appreciate, tapi you kena ingat kos-kos zakat juga. Jadi kalau kita nak simpan untuk long term, saya agree lah. Kalau setakat nak simpan sekejap, lepas tu nak pergi orang kata gadai apa semua. So ini adalah cara yang saya tak berapa setuju. Mungkin orang yang buat emas ni mungkin jangan marah saya Saya tak setuju cara tu. Cuma saya terus terang saya cakap buat masa sekarang ni saya lebih suka beranakkan duit. So emas ni saya hanya beli untuk kegunaan sendiri sahajalah. Macam tu je. Jadi saya tak ambil, saya tak invest dalam emas. Buat masa sekarang saya tak invest dalam emas. Kalau saya nak invest dalam emas, dalam kita punya team kita target nak main jongkong lah terus. Sebab itu yang kayangan tu lah. Sebab tu kita beranakkan duit dulu. Then kita kena target macam mana kita nak jadi orang kata make more money. Bukan setakat kita nak nak buat yang kecil-kecil tu. So kalau kita boleh sabar sekejap, why not? Bagi saya lah Bagi saya boleh sabar sekejap, why not? Alright. Okay, kena ada kesabaran. Dia bukanlah benda yang short term. Dia benda yang long term. Tapi kalau kita kembali balik bercerita pasal hartanah kan, kalau kita tengok mana-mana orang yang berjaya kat luar sana, mesti dia ada portfolio hartanah. Mesti. End up macam mana dia pusing duit dia pun dekat hartanah. Tak kira siapa-siapa. Even kita tengok McDonald kita faham dia jual makanan. Tapi sebenarnya McDonald bukan jual makanan. McDonald punya untung utama ialah property ataupun hartanah. So nak tak nak kita sebagai, especially orang muda lah Sheila, orang muda takut nak join dengan hartanah. Sebab dia orang nampak hartanah lah sebagai satu benda yang beban. Sebab mereka lebih memikirkan hartanah tu sebagai untuk duduk. Beli rumah untuk duduk dan habis kat situ je. Macam Sheila cakap tadi lah, dia berakhir kepada beli rumah saja. Okay? Tapi kalau kita cakap tentang rumah ataupun property sebagai investment, ada orang cakap beli rumah, ada orang cakap beli shop lot, ada orang cakap beli yang di bawah harga market, ada yang beli rumah lelong. Yang mana sebenarnya kalau ikutkan your team prefer, the most prefer right now, which one yang paling bagus antara hartanah-hartanah yang ada tu?
Okey, kalau cerita tentang orang yang tak berapa ada duit lah kita cerita pasal orang yang tak berapa ada duit ni, of course sub-sales lah, because sub-sales ni dia tak brutal sangat. Kita boleh tengok property tu, kita boleh sentuh kan, kita tahu kalau katakan kita nak guna untuk investment, kita nak sewakan, so kita boleh study dulu tempat tu macam mana apa semua kan. Tapi kalau lelong ni dah lah kita nak kena keluarkan duit banyak, lepas tu belum tentu lagi rumah kita masuk tu kita dah boleh guna. Mungkin rumah tu banyak sangat nak kena repair apa semua, so kena duit lagi kan. Ada juga orang kata beli dulu, bayar cash, lepas tu refinance. So saya tak setujulah cara tu, sebab kenapa kita nak bertangga-tangga kalau kita ada lagi satu jalan yang straight saja. So kalau saya suka main below market value punya property, kita akan nego, kau nego. So far saya beli first telaga duit saya yang saya beranakkan, yang saya kata yang 10,000, saya bermula 10,000 tu adalah saya cari ilmu nego. Macam mana kita nak nego orang? Maksudnya kita cari ilmu macam mana kita nak buat owner tu boleh terima dengan syarat-syarat kita. So saya memang pergi kelas dengan Mai Ketan, so itu yang dia ajar. Jadi first yang saya beli, property yang saya beli, saya dapat harga dalam 400,000, tapi bank value pada masa tu adalah 750,000. Cuma macam saya kata tadi, brutal kenapa? Sebab kalau kita pergi markup sampai 750,000, dia punya installment tinggi. Kan, kalau kita dapat banyak duit pun, kalau installment tu tinggi, takut nanti yang kita nak kena bayar bulan-bulan ni kita tak mampu pula. So kita ada, sebab tu saya cakap kalau kita ada ilmu, kita tahu layak ke tak kita nak markup sebanyak tu. Adakah kita boleh dapat sewa yang boleh cover the installment. So bila saya spend more time apa semua, so alhamdulillah saya pun ada ilmu sublet apa semua, so kita buat sewa by room apa semua, memang kita boleh cover the installment, ada lagi duit lebih. So duit yang kita dapat cash out tu, saya dapat dalam 200,000 lebih dalam masa tak sampai pun setahun. Right. Bila sebut sublet ni, saya baru terfikir lah pasal sublet ni, yang baru teringat. Sebab biasa memang cerita dengan Sheila pun pasal sublet je sebelum ni kan. Dan antara lah saya nampak bila nak jump into the hartanah ni kan, mungkin pandangan saya lah, pandangan orang yang bukan dalam bidang, saya nampak sublet ni cara paling mudah. Betul ke Sheila? Dan kalau itu caranya, macam mana nak start buat sublet? Mungkin ada sedikit tips macam mana yang orang sekarang ni nak start buat sublet? Nak kumpul duit dulu, nak masuk dalam hartanah secara betul-betul, nak kumpul modal dulu, nak kumpulkan 50,000 tu. Mungkin Sheila boleh share sikit lah macam nak mula buat sublet. Okay, kalau cerita pasal sublet ni, saya pun rasa sedih juga saya lambat dapat ilmu ni. Rupa-rupanya kalau kita tak beli hartanah pun, kita masih lagi boleh bina bisnes dalam property. Cuma kita tak ada capital appreciation sajalah, kita dapat recurring income. Macam sekarang ni saya dah mula sublet, so sebenarnya saya mula pada PKP yang lepas tau. Sebab tu saya cakap bila kita tak ada ilmu ni, kita assume macam-macam kan. Bayangkan pada PKP yang lepas lagi strict compare dengan PKP kali ni kan. Tak boleh keluar lah apa semua. So saya mula sublet saya pada Februari 2020. So dalam masa setahun tu sampai bulan 11 tu saya dah collect net rental income dalam sublet lebih kurang dalam 12,000 lebih. Tak sampai setahun. Itu net tau. Maksudnya kita dah tolak dah semua expenses yang lain. So sublet adalah satu bisnes bagi saya, adalah bisnes yang tak keluarkan banyak modal, senang kalau kita buat dengan sistem lah kalau kita ada ilmu, dan senang untuk kita dapat recurring income. Kita buat kerja sekali tapi dapat recurring income yang setahun. Orang kata kalau you buat kontrak setahun, setahun lah recurring. Padahal sekali je. Then yang komplain-komplain semua tu berlaku sebab kita tak ada ilmu. So kita tak tahu macam mana nak uruskan, macam mana nak jaga servis semua tu. Sebab tu saya buat kelas. Saya buat kelas sublet supaya orang Melayu kita ni cukup-cukup lah dengan mitos tu. Sublet ni dia macam sewa atas sewa. Kita sewa satu unit,
kita minta dengan owner untuk bagi fully furnished, alright, dan kita sewakan by room. Kita sewakan by room kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi supaya orang tu datang tak payah beli apa-apa dah. Kita bagi fully furnished. So seronok sangat-sangat sebenarnya dan ingat lagi tak saya pergi ke Terengganu jumpa Khairul hari tu. Sebenarnya saya pergi tu saya sambil-sambil Ricky Terengganu punya demand. Saya sangat-sangat terkejut tau. Terengganu sangat high demand dan rental per room pun mahal. Kalah KL. Kalah Mahal. KL. Terengganu ni mahal sebenarnya. Sebab tu jangan cakap dekat kampung tak boleh buat. Saya balik ke Kelantan pula, sama juga rupa-rupanya dah ada taiko sublet dah dekat sana. So nampak tak? Sebenarnya sebab kita tak ada ilmu sahaja, kita assume benda ni susah. Kita assume benda ni tak dapat, apa orang kata, susah nak dapat income, susah ni, susah nak cari tenant, susah ni. For your information, musim PKP ni ramai orang yang gaji besar-besar dibuang kerja dan diorang ambil fresh graduate. Bayangkan orang yang gaji RM10,000, RM15,000 dia buang, dia ambil fresh graduate. Dia ambil 2-3 fresh graduate. Jadi fresh graduate ni dia tak ada tempat nak duduk. Dia tak mampu nak beli rumah sendiri apa semua. Jadi mereka lah yang memerlukan bilik-bilik yang fully furnished ni. So masa PKP yang lepas memang saya punya bilik sekejap je penuh. Walaupun PKP. So jangan kita sangka musim PKP ni tak ada benda yang boleh buat. Orang kata kalau kita cari ilmu, apa sahaja rintangan dalam kehidupan kita ni kita boleh atasi. Ilmu tu sebenarnya akan menaikkan income kita. Orang yang tak ada ilmu sahaja income dia macam tu je. So ilmu kena sentiasa upgrade. Kalau setakat nak ilmu yang free-free apa semua tu, free jugalah dia pun dapat. Macam tu je lah. You pay peanut, you get monkey. Istilah dia. Dalam tapi itulah orang selalu cakap pasal bisnes, pasal tanah, orang sebut pasal kapitalis. Sebenarnya bukanlah kapitalis, tapi itulah orang panggil apa? Sepak terajang dalam dunia bisnes, dalam dunia hartanah, dalam dunia properti. Sebab tu istilah dia orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Bukan disebabkan oleh orang kaya tu jahat. No. Tapi sebab orang kaya tu dia, kenapa dia kaya? Sebab dia ambil peluang. Dia ambil peluang, dia jadikan satu masalah kepada satu jalan penyelesaian ataupun satu peluang. Sebab kalau you pernah baca satu buku Robert Kiyosaki juga, dia ada cerita pasal dua benda, OPT and OPM. Cara nak buat duit ni, cara nak beranakkan duit. OPT ialah other people's time and OPM is other people's money. Kalau you tahu how to guna dua ni, memang you akan dapat macam kapitalis. Tapi sebenarnya that is the way. That is the way. How the world operates sebenarnya. Okay. So nak cakap jahat tu tak tahulah. Mungkin ada yang berkata macam tu lah. Tapi bagi saya personally lah, that is the how operating. Okay. Sebab itulah ketika orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Bukan kita nak menindas orang miskin dan sebagainya. No. Tapi kita nak bagi satu tanggapan bahawa you can join the club, you can join the group, but you need to have mindset. Betul tak Sheila? Betul. Kena ubah mindset dulu. Sebab tak adalah satu kata kau miskin, kau tak boleh jadi kaya. Tak ada. Macam saya kata tadi, bukan salah anda lahir dalam keadaan miskin, tapi salah anda jika anda mati dalam keadaan miskin juga. Betul. Okay, so itu perkara yang best lah untuk kita sembang panjang. Tadi ada cakap, dengan kata Sheila nak bagi e-book free, betul ke? Ya, betul. Betul. Tapi kita tunggu sampai habis lah. Kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi. Okay. Tapi sebelum tu, saya sebenarnya nak bagi bonus malam ni. Boleh ke kalau saya bagi bonus? Boleh. Benda-benda yang bonus ni kita boleh bagi. Orang suka bonus. Sebab saya tengok ramai yang tanya macam mana saya buat, macam mana nak bermula apa semua kan. Saya tahu sebab saya dah buat banyak kelas, saya tahu ini soalan yang biasa-biasa semua orang tanya kan. Jadi saya sangat bermurah hati hari ni, alright. Selalunya saya charge saya punya kelas. So hari ni siapa yang register malam ni sahaja saya akan bagi free. Kelas ni adalah kelas group coaching urus duit. Okay. So mungkin saya punya team boleh bagi link. Bagi link dekat Sheila KLS. Mungkin Mimi ada ke? Saya ada bagi dekat Mimi tadi link. Kalau dia boleh bagi dekat you. Mungkin admin saya juga tolong share dekat page Kiventure. Kalau dia tengok, so jarang
admin saya tengok live saya. Oh, Bukanlah ya jarang ke? dia manage. Sebab malam Ah, saya bagi dia cuti. alright, so Sial dia kerja banyak. itulah bonus khas lah. Okay, bonus khas. Untuk lepak talk punya apa orang kata punya follower. Ni dia. Betul Sheila. Bonus kas. Yes, ini bonus Ah, dia. So register dekat sini. Saya hanya bagi free malam ni saja. Ni So tak payah bayar apa-apa registration tutup. Tak payah bayar Ini apa-apa. free. Yes, free. Free. Klik je So link tu. yes, kita akan buat pada hari Sabtu ni pukul 3 petang. Nak join juga? Boleh? Boleh. Ada Just limit click tak? the link. Ada limit tak? Ada limit tak? Tak ada limit. The first 100 sebab kita punya Zoom 100 je. So the 500 first je? 100. Cukup kot sebab tak ramai berminat ni. Betul, tak Ah, ramai berminat ni. Kebanyakan yes. ni dah berduit ni. Dah tak berminat ni. Okay. So guys, info ni walaupun tadi Sheila cakap free, tapi this one we can consider as freemium. Free tapi premium. Sebab Premium. harga asal dia berapa Sheila? Kalau ikutkan, saya charge untuk urus duit ni 997. 997. Yes, 997. So sebab ini adalah group coaching. Bila kita kata group coaching, maksudnya saya bukannya buat kelas yang ramai-ramai. And then saya share saya punya rahsia yang macam mana saya bermula daripada awal saya gunakan platform apa semua tu kan. Cuma saya lebih kepada macam mana saya share platform apa semua pun tak guna kalau dari awal lagi kita ada masalah duit. So saya nak identify saya nak you all identify adakah you ada masalah duit. Bila kita tak tahu kita ada masalah duit, so itu yang menyebabkan kita stuck sampai bila-bila pun walaupun gaji kita tinggi, walaupun kita buat side income banyak, tapi kita stuck dekat situ je sebab kita tak ada ilmu duit. Saya nak ajar ilmu duit sebab kalau saya ajar ilmu duit, you boleh buat sendiri pun you akan jadi kaya. Percaya cakap saya sebab saya sendiri pun saya belajar ilmu duit dan saya buat sendiri. Sebenarnya dari awal lagi saya buat sendiri. Cuma saya pergi belajar ilmu duit. Saya pergi belajar ilmu-ilmu yang boleh beranakkan duit. Jadi saya dah belajar dengan banyak sifu. Jadi you belajar dengan saya ni, you macam belajar dengan sifu-sifu saya lain. Macam tu. Kos Saya bagi free. Saya bagi free. Alright. Yes. So dia sumbangan return back to the community, betul tak Sheila? Give back to the community. Saya memang target saya nak sangat-sangat bantu lebih ramai lagi orang-orang kita faham yang bukan dia tak boleh jadi kaya tapi dia tak ada ilmu duit. Kena cari ilmu duit ni. So kita jangan apa orang kata bila kita kata kita nak kaya, kita terus pergi buat ni, pergi buat tu apa semua. But end up kita tak ada saving juga. Sebab kita tak cari ilmu duit. Alright. So jangan ketinggalan untuk dapatkan bonus ni sebab esok jangan menangis dengan saya. Saya dah tutup. Malam ni saja. Siaran ulangan tak boleh Siapa yang tengok siaran ulangan tak boleh? Tak boleh sebab memang saya open untuk malam ni saja sebagai bonus kepada follower Lepak Talk ni. Follower TLS juga. Supaya rugilah kalau dia orang tak ikut kan. Sebab kita dah promo lama, rugilah tak ikut. Saya harap admin tolong isi untuk saya sekali. Ada fail tak? Sebab saya belajar juga Sheila. Tak puas sebenarnya bercerita pasal duit ni. Tak puas tau. Dia tak puas sebab apa tau? Sebab lagi banyak you tahu, lagi banyak you tak tahu. Betul. So, bila kita nak buat A, kita nak buat B, buat C, buat D dan dia tak habis-habis. Okay. So thank you so much lah for your bonus malam ni khas untuk Lepak Talk. Okay. Tapi siapa yang menonton siaran ulangan, jangan isi form. Tak dapat dah. Kita dah beritahu dah. Dapat dah. Malam ni saja. Kita akan habis lebih kurang dalam 15 minit lagi. So sempat lagi 15 minit untuk isikan. Boleh kongsikan tak share? Ni Sheila, boleh kongsikan link tak kepada yang lain? Boleh. Share dekat kawan-kawan ke, share dekat. Betul. Tapi limit 100 limit 100 sebab tu siapa yang lambat so tak dapatlah nak join. Macam tu sebab saya tak share dekat public. Saya memang buat secara Zoom sahaja, close Zoom. Jadi kalau siapa yang tak register tu you all tak akan dapat
Zoom punya link. Oh tadi ada orang tanya tentang saya punya Telegram kan. Itu untuk apa form tu? Saya pun ada share Telegram. So you all boleh join saya punya Telegram juga. InsyaAllah apa-apa sahaja kelas-kelas yang saya buat, saya akan share dekat saya punya Telegram jugalah. Dan saya pun ada buat kelas sublet juga. Siapa yang betul-betul nak belajar tentang sublet semua tu, InsyaAllah nanti dekat kelas urus duit nanti saya akan share. Sebab you kena faham tentang duit dulu, baru you boleh buat apa sahaja selepas tu. Yelah, baru boleh beranakkan. Kan? So kalau kau tak belajar macam mana nak buat duit, macam nak urus duit, macam mana nak beranakkan duit? Yes. Walaupun tajuk malam ni senangnya beranakkan duit. That's why tadi bila Sheila sebut pasal 50K, semua macam ternganga, semua macam takut. Okay, sebab kita terus cerita pasal senangnya beranakkan duit. Tapi pasal nak cakap tadi, you kena belajar dulu macam mana nak buat duit. Dan you kena belajar dulu macam mana nak uruskan duit. Lepas buat, lepas urus, barulah beranakkan. Okay? Betul. Tapi apa yang kita nak share dalam malam ni punya sesi ialah beranakkan tu. Sebab ramai orang yang pandai buat duit, ramai orang yang pandai urus duit, tapi time beranak tu dia stuck. Dan dia kekal macam tu je. Macam sebenarnya macam saya lah Sheila. Saya pandai buat duit. Saya pandai buat duit. Urus tengah belajar dengan Sheila juga kan. Tapi bab beranak tu, sebab bila dah buat, urus tak apa-apa nak cantik, bila nak beranak duit tak ada lah. Itu yang masalah ya. Dan saya rasa masalah ni berlaku kat semua orang lah. Sebab tu dia tak kaya. Sebab orang kaya, dia pandai buat duit, dia pandai uruskan duit. Dan satu lagi, kenapa kaya ialah beranakkan. Supaya dia tak payah selalu mencari-cari duit lagi dia. Betul tak? Betul. Beza antara orang yang biasa dengan orang kaya. Orang biasa dia sentiasa mencari duit, orang kaya dia duduk beranakkan duit. Betul Sheila? Yes. Betul. So korang nak jadi yang kaya ke yang biasa? Ni bagi satu panahan pada hati. Kalau saya tanya saya nak jadi kaya. Tak kisahlah saya jadi kapitalis ke apa ke, saya nak jadi kaya. Sebab saya rasa dengan saya kaya, saya boleh bagi lebih banyak kepada masyarakat. Kita tengok ni lah Sheila, Ustaz Abid Liu. Betul. So sangat-sangat inspirasi kan. Yelah, Kuputih tu nampak dia macam tu, tapi dekat Kelantan siapa tak kenal dia. Sangat pemurah. Sangat pemurah. Tapi hanya boleh buat bila kita kaya kan? Ya. Kalau kita tak kaya, kita nak bagi macam mana, kita sendiri tak cukup. Macam mana nak bagi zakat? Macam mana nak buat wakaf? Yes. Kita macam mana lagi nak berperang dengan nak save duit. Macam mana kita nak memberi, orang kata kita boleh bersedekah, tapi nak bersedekah banyak. Bersedekah 100,000, 200,000 tu. Kan? Betul. So sebenarnya memang banyak reason lah. Kita sebenarnya kena lahirkan lebih ramai orang yang kaya. Dan tidak berdosa menjadi kaya sebenarnya kalau cara betul. Kalau cara betul, kalau sumber tu betul, macam tadi ada seorang cakap kan, jangan jadi Robin Hood. Okay. So itulah, kita harap malam ni dapat membuka sedikit mata kepada anda semua tentang uruskan duit, tentang cara nak buat duit, cara nak beranakkan duit. Nak detail, kita kena cerita dalam kelas nantilah. Kelas cuma je, tak perlu bayar pun. Betul tak Sheila? Betul. Tak perlu nak keluarkan modal pun. Sebenarnya kalau ikutkan guys, saya jenis yang tak suka sangat kelas free ni. Sebab kelas free ni biasanya orang tak appreciate, betul tak Sheila? Betul. Orang tak appreciate sangat. That's why antara ciri-ciri orang yang kaya dan orang yang nak menjadi kaya, dia willing to spend to get something. Betul. Kalau you just looking forward for kelas percuma, you akan dapat on the surface je. Betul. You dapat on the surface je. Sheila, so far lah you dah spend berapa banyak duit untuk belajar pasal kewangan ni? Anggaran lah. Kalau daripada tahun 2015 lagi saya belajar, sampai ke sekarang saya rasa dekat 200,000 saya habis untuk saya belajar sahaja. Return tak? Saya rasa berkali-kali ganda lah return tu. So macam tu lah. Business macam tu juga. Business, kalau kita buat business, kita tak nak spend on marketing. How kita expect dapatkan untung yang banyak?
Okay. Buat business, buat Facebook ads RM10. Tapi expect Mm-mm. dapatkan sale sehari RM1,000. Macam pelik tau. Sama Yelah. juga dalam bidang kewangan. Kalau you tak Ya, nak invest, sebab investment yang terbaik adalah pada diri kita. Betul tak Syila? betul. Investment yang terbaik pada diri kita, invest pada ilmu, Hmm. invest pada networking. Saya suka Betul. apa yang Syila share tadi. Sebenarnya bukan saja ilmu, but you need to have the right people with you. Betul tak? Yes. Circle. Circle, sebab benda ni tak boleh buat seorang. Betul. You mungkin pakar dalam satu perkara, tapi kalau you nak pakar pada saham, you pakar hartanah, you pakar, tak boleh buat semua. Betul. Sebab saya tu bukannya buat sendiri. Saya bukan pakar saham semua. Jangan tanya saya pasal saham. Saya cuma use others people's expertise. Saya leveragekan. Saya leveragekan. Tu je. Yalah, orang lain dah invest masa belajar pasal saham, kita letak duit kat dia orang lah. Ya. Apa kita nak pandai semua benda? We cannot be jack of all trades. Dan sebenarnya satu perkara yang juga saya belajar daripada Sheila dan juga sifat-sifat kewangan yang lain, zaman sekarang lah terutamanya zaman sekarang, don't put all egg in one basket. Yes, betul. So jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Maksudnya you need to have multiple income stream. Betul. Multiple income stream, and then you have to have a big networking. Kalau dapat big networking macam mana? Kawan dengan Sheila. You kena follow Sheila. Mungkin Kokok nanti dia terima anda dalam circle dia, and you can access all her circle. Itu saya rasa lagi mahal daripada sebarang investment yang you buat. Sebab kalau you percaya, network is king. Networking. Yes, network is king right now. Asal saya pergi kelas-kelas yang mahal tu. Sebab you bayangkan kelas yang RM10,000. Okay, siapa yang mampu pergi kelas RM10,000? Betul. So you pergi jumpa orang yang boleh bayar RM10,000. Meaning that ini adalah orang-orang yang nak berjaya. Orang-orang yang mungkin dia dah ada certain wealth, kan? So inilah orang yang kita nak berkawan. Siapa kita 5 tahun akan datang adalah dengan siapa kita berkawan sekarang. Saya memang percaya. Ayat ni saya sangat-sangat percaya. Bayangkan pada 2015 saya sangat-sangat pokai. Dan masa tu saya buang habis segala kawan-kawan pokai saya. Termasuk dalam Facebook, semua saya block. Saya hanya cari orang yang suka dengan duit. Saya hanya cari orang yang suka cari income. Saya hanya duduk dengan orang yang bercakap tentang property pada masa tu. Orang kata property kapitalis lah, orang kata property susah lah apa semua. Yang mana kata susah tu saya block, saya delete apa semua. Saya hanya duduk dengan orang yang hanya fikir positif sahaja. So itu first yang kita kena buat dalam hidup kita. Kita kena buang orang-orang yang duri ni lah. Macam contoh you sakit gigi dah rosak, tapi you nak simpan lagi gigi tu. So apa akan terjadi kepada you? Kan? Gigi lain rosak. Kalau kita buang gigi tu, banyak benda kita boleh buat. So macam itulah juga dalam networking. Kalau you nak berjaya, you tak boleh duduk dengan orang yang kau tak apalah. Dia dah kaya dah, lahir-lahir dah kaya. Orang ni, orang tu. Semua kan? Tapi dia pun tak buat apa-apa. So lari jauh-jauh. Run far-far. Daripada orang macam ni. Run far-far. Setuju kan? Kalau contoh kalau kita ambil satu senario lah. Kita masuk kelas harga RM10. Yang duduk kat sebelah kita tu adalah yang bayar kelas RM10. Kalau kita sembang dengan dia, kita akan dapat apa? Berbanding pada Sheila cakap tadi, kita bayar RM10,000, yang duduk sebelah kita tu yang bayar RM10,000 juga. Yes. Yang mana lebih banyak kita dapat. Yes. Dan ilmu yang disampaikan pun value RM10,000. Mungkin anda pernah pergilah kelas-kelas percuma. Kelas-kelas kelas-kelas percuma ni kelas-kelas review, kelas-kelas yang bayar RM10. Preview lah selalunya kan. Don't go for that lah. Bagi saya waste of time lah. Better you spend terus. You nak spend terus. Tak payah nak bayar RM10 ke RM50 ke. Sebab nanti you bayar RM10, you bayar 100 kali RM1,000 juga. Betul. Sama je. You pergi kelas, you dapat sikit-sikit, baik you invest sekali. Okay. Sheila, dia tanya pasal ibu Sheila. Okay. Saya punya team boleh tolong bagi link ibu. Alright. Dia tanya So ini adalah ibu yang saya buat 39 halal, cara halal untuk buat passive income.
Ha. Cara halal halal dan thayyibah. Halal. Cara halal sebab kalau tak ada dia kalau bukan cara halal dia ada banyak sebenarnya. Cuma kita filter yang cara halal saja. Cara halal saja. So semua ni you all boleh cuba sebab saya pun dah cuba. Bila saya bagi ibu ni, saya dah cuba sebenarnya. Cuma saya rasa saya lebih suka Subblack. Sebab tu saya pilih Subblack. Dalam banyak-banyak tu dia adalah yang sewa rumah tu kan. So saya suka Subblack sebab saya dah buktikan tak sampai setahun saya dah dapat recurring tau. Recurring ni maksudnya you tak buat apa-apa pun you akan masuk juga kan. Dia akan jadi pasif kalau benda ni berterusan. Tapi recurring dulu baru dia akan jadi pasif. So Subblack ni saya buat tak sampai setahun dah dapat recurring 12,000. Siapa dekat sini yang boleh bekerja, masuk je kerja, tak sampai setahun dapat increment terus dapat gaji 5 angka. Cuba cari, cuba cerita kat saya, masuk je terus dapat 5 angka kan. So bukan senang. Cuma dalam Subblack saya rasa lebih senang. Asalkan kita buat dengan ilmu, asalkan kita buat dengan sistem. Asalkan kita jangan buat orang kata hanya sekadar nak buat. Kita mesti buat dengan target kita nak jadi kaya. Ramai juga yang buat Subblack sebenarnya Khairul, tapi dia sekadar buat je lah. Bukannya dia nak buat tu untuk kaya. Jadi bila dia hiccup, dia rasa macam susah Subblack. Itu yang susahnya sebab kita tak fikir dari awal. Kita tak plan dari awal untuk jadi kaya. Kita hanya plan untuk buat je. Tak apalah kita try je lah, try and error. So orang kita sangat-sangat suka menggunakan perkataan okey lah try dululah, jadi okey tak jadi tak apa. Bila kita sebut macam ni, meaning that kita sendiri tak yakin dengan benda yang kita nak buat dan kita tak rasa yang kita nak buat sampai jadi. Sebab kita kata try. Saya dalam hidup saya tak ada dah prinsip try ni. Saya bila saya join, saya akan buat all out sampai berjaya. Itu je yang ada dalam fikiran saya, dalam otak saya. Apa sahaja yang saya join, saya akan buat sampai jadi. Saya akan cari ilmu, saya akan cari mentor, saya akan duduk dalam circle sampai jadi. Walaupun susah. Memang kena buat dah. Once you terjun, you kena buat lah. Alang-alang menjalur berkasam, biarlah terpangkal lengan. Okay. So perkongsian yang terima kasih kepada yang masih lagi menonton 198 orang. Sheila yang masih lagi menonton. Terima kasih kepada yang memberikan komen-komen, memberikan soalan pertanyaan. Okay. Mungkin lepas ni nanti tim Sheila akan go through balik all the komen-komen. Mungkin ada soalan-soalan yang kita terlepas pandang. Nanti tim Sheila akan jawab balik lah soalan-soalan anda mana yang kita tak terlepas. Sebab kalau kita nak jawab semua soalan pada malam ni, macam Sheila cakap tadi, kita extend sampai pukul 3 pagi lah. Kan? Panjang pula. So kita ada lebih kurang dalam 2-3 minit lagi. Okay. So basically banyak cara untuk beranakkan duit. Tetapi kena ikut flow dan juga proses. Mungkin masa kita tengok, kita cakap Sheila cakap pasal 50,000. Kita tengok macam wow. Tapi sebab 50,000 dekat level beranakkan duit. Kena cerita dulu dekat bahagian uruskan duit. Kena cerita pula bahagian buat duit. So kalau you dah pandai buat duit, dah pandai uruskan duit, 50,000 kalau rasa pendapat peribadi saya lah, tak susah sangat lah. Kalau dah pandai buat duit dan pandai uruskan duit, nak tunggu 50,000 untuk beranakkan duit. Orang cakap susah nak dapat, tapi kan susah-susah pun orang yang join MLM elok je dapat duit Sheila. Nak kumpul duit, nak join MLM tu. Betul. Biasanya keyword dia adalah keinginan. You nak ke tidak? Kalau you nak, dah tak ada alasan pun. You nak, you buat. You nak, you buat. Cuma kadang-kadang orang kita ni, termasuk saya sendirilah, banyak sangat bagi alasan. Bila sebelum ni lah, sebelum saya terbuka minda ni Sheila, saya dengar Sheila cakap macam ni, saya akan bertanya dalam hati, ya ke? Betul ke? Ya ke boleh buat macam ni? Betul ke Sheila cakap macam tu? Saya banyak bermonolog dalam diri sehingga saya tidak buat apa-apa. Yang penting adalah action. Okay Sheila, mungkin sepatah dua kata sebagai penutup untuk sesi malam ni, sebab kita pun dah sejam setengah Sheila. Sedar tak sedar kita dah bersiaran live sejam setengah untuk malam ni. Sepatah dua kata, sekejap je. Betul lah. Benda yang sedap sembang ni, because lepak talk, kita berborak, kita bersembang tapi dengan ada ilmu, ada knowledge. Okay, mungkin kita repeat lagi lepas ni kot Sheila. Kita buat lagi another edition. Mungkin fokus pula pada katalah saham,
fokus saham, sublet kita fokus sublet, hartanah fokus sana, insyaAllah. Okay, sepatah dua kata sebagai penutup, mungkin pesanan-pesanan terakhir daripada Sheila untuk semua audiens kita yang masih menonton berkenaan dengan beranakkan duit. Silakan. Okay. Sebenarnya saya suka pegang satu perkataan ni lah. Tak ada benda dalam dunia ni yang kita nak tanpa sacrifice. Okay? Tak ada benda yang kita senang sangat dapat tanpa kita buat apa-apa. Jadi you nak capai apa sekalipun, kalau you rasa susah nak kumpul 50,000, sebenarnya untuk you capai tu, you kena tanya setakat mana you sanggup sacrifice. Itu soalan yang paling betul sebenarnya. Bukannya macam mana nak kumpul 50,000, macam mana ni, macam mana tu. No. Setakat mana you willing to sacrifice. Sebab apa-apa sahaja kejayaan, kalau you tengok Jack Ma, you tengok Robert Kiyosaki, you tengok semua orang-orang yang dah berjaya, diorang banyak sangat sacrifice. Dan diorang tak pernah buat sekali terus berjaya. Kalau kita tengok cerita Ronald McDonald apa semua kan, cerita Kentucky, so berpuluh-puluh kali diorang jatuh. Even Jack Ma sekali 46 kali dia gagal. 46 kali gagal. Sampai nak bankrupt apa semua kan. Jadi maksud saya dekat sini, yang paling penting dalam hidup kita adalah adakah kita punya big why kita besar untuk berjaya? Adakah kita buat ni hanya untuk diri kita seorang sahaja? Adakah kita nak berjaya disebabkan bukan setakat kita, family dan masyarakat? Kalau untuk kita seorang mungkin goal tu takkan jadi besar lah kan. Adakah kita apa orang kata, kita tahu kesan kalau kita tak capai, maksudnya kita tak jadi kaya, apa kesan kita? Kita kena listkan kesan kita kalau kita tak jadi kaya. Sebab ada setengah orang dia cakap, tak apalah aku tak kaya, aku dah cuba sedaya upaya nak buat macam mana, dah takdir Allah, ini sahajalah. Kalau itu yang you guna, lidah you selalu bercakap macam tu, Allah akan bagi setakat tu sahaja. Sebab man jada wajada, siapa buat dia dapat. Alright? Allah tak pernah jahat Allah tak pernah jahat, Allah sangat baik. Jadi kalau you nak berjaya, you buat dengan bersungguh-sungguh, you willing to sacrifice. Saya percaya kalau saya boleh buat, alright, saya dengan bermacam-macam hutang, tak payah ceritalah, saving memang langsung tak ada. Kalau saya perempuan boleh buat, umur pun orang kata dah meningkat, you all ni semua muda-muda lagi, comel-comel, cantik-cantik lagi apa semua, lagilah boleh buat. Tambah-tambah sekarang ni semua di hujung jari je. Zaman saya dulu mana ada internet yang apa orang kata viral lah apa semua. Sekarang TikTok pun ada apa semua kan. So lebih senang untuk kita berjaya zaman sekarang ni. Dengan syarat macam kita cerita tadi, skill dan ilmu. Kita kena tambah ilmu, barulah duit kita bertambah. So itu kata-kata terakhir dari saya lah. Okay, so tambah ilmu, tambah pendapatan. Okay, tak boleh lah tiba-tiba nak tanya duit tapi ilmu tak ada. Sebab kan, satu perkara juga saya belajar, mungkin saya boleh share sikit kat sini lah. Kenapa dia ada ilmu? Sebab ramai di luar sana yang tiba-tiba dapat sejuta, tak kaya juga. Betul. Sebab dia tak pernah mengalami macam nak uruskan RM100, macam nak uruskan RM1,000, macam nak uruskan RM10,000 dan RM100,000. So money is not the problem guys. You can get the money, but without knowledge, duit tu akan habis macam tu je. Betul. Kalau tengok kisah-kisah di luar negara yang orang menang loteri lah, orang menang judi sebagainya, dapat duit RM100,000, dapat duit RM1 juta. Setahun kemudian masih lagi tak ada kaya. Miskin sebab juga. Dia tidak miskin juga. Sebab dia tak belajar cara untuk uruskan duit, cara untuk menanamkan duit dah banyak. So banyak guys, kalau kita nak cerita macam saya cakap tadi, sampai pukul 3 pagi. Tapi masalahnya sekarang ni masa mencuri kita. Jam sekarang pun dah bukan jam 11 malam. Okay, so setakat itu saja untuk sesi lepak talk pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang baik tu adalah ilmu yang kita kongsikan sama-sama, dan apa yang baik tu moga-moga menjadi satu saham kita kat sana nantilah, insyaAllah. Sampaikanlah kepada orang lain. Apa yang buruk tu, apa yang lemah tu kelemahan daripada kami, dan apa yang kita boleh buat ialah perbaiki kelemahan. Kaizen ataupun continuous improvement. Sentiasa baiki diri. Sekarang ni kita dah dekat setahun PKP. 13 I think 18 Mac kot. 18 Mac cukup genap setahun PKP. So kalau anda rasa anda sekarang nak bersedih, nak terkejut,
macam nak merintihi Hmm. nasib masing-masing. It's not the time Mengadu dah. domba. Mengadu domba, it's not the time dah. Anda dah jadikan benda ni suatu, it's not the new normal dah. Dia dah normal kehidupan sekarang. Yes. Terpaksa. Okay. So insyaAllah kalau ada jodoh, ada masa, ada peluang, kita bersama lagi Sheila untuk sesi yang seterusnya. Setakat itu saja daripada saya. Okay, jangan lupa untuk follow Lepak Talk yang seterusnya setiap hari Rabu jam 9.30 malam di page Geek Venture. So wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and broadcast. Bye bye. Bye bye.